Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin arsalahu Allahu basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad Ar-Rahmatil Muhda wa Ni'matil Musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji dan muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam membincangkan adab-adab dalam bersahabat. Baik. Yang terakhir kita baca yang ke-9 yang lepas, 795 tahun 23. Baik. Adab bersahabat yang ke-9. Kitab Rumi nombor berapa? Kitab Jawi dengan kitab Rumi muka surat lain. Kitab Jawi 181, kitab Rumi tengok berapa? Berapa? 160. 160. Okey. Yang ke-9 dalam adab-adab seorang sahabat terhadap sahabatnya yang lain, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Kita ni, kawan-kawan kita, dia ada nama-nama dia lah. Kadang-kadang kita panggil dia nama lain. Orang kampung dia panggil dia nama lain. Ahli keluarga dia panggil nama lain. Kita kan biasa gitu kan. Kita dengar, kita ikut dia balik rumah dia, kita dengar mak dia panggil dia nama lain. Oh, mak dia panggil dia kat situ. Kawan sekolah dia yang kenal nama dia, kenal nama tu. Orang lain tak kenal nama dia. Jadi kita ni kenal dia, kemudian kita mungkin panggil nama dia biasalah. Jadinya kita kena panggil mana yang disuka. Mungkin panggilan nama kat kampung tu sesuai orang panggil kat kampung je lah. Kat bandar ni kalau panggil nama tu jadi macam malu pula dia, segan dia kan. Orang panggil mungkin Den Tianggul ke apa ke, tu nama kampung dia. Mungkin lu masa kecil-kecil panjat Tianggul terbalik, ataupun main bola teratuk Tianggul. Jadi orang kampung panggil Den Tianggul. Panggil kat Piabat panggil Encik Samsudin. Dia balik kampung panggil Den Tianggul. Nama tu sesuai panggil kampung. Orang kampung tak apalah, kena daripada kecil. Jadi kita kawan dia ni, kalau dia tak suka panggil dengan panggilan tu, jangan kita panggil nama dia. Ataupun dia, keluarga dia panggil dia Intan Payung. Macam itu Pipin, siapa? Ehsan tu kan. Ehsan. Kawan-kawan dia panggil Ehsan, tapi ayah dia panggil dia Intan Payung. Jadi dia tak suka kawan-kawan dia panggil Intan Payung. Kalau family dia panggil Intan Payung tak apa. Malulah budak lelaki orang panggil Intan Payung kan. Itu contoh, kita nak bagi contoh. Jadi nama ni kadang-kadang nama tu sesuai dengan tempat dia. Keluarga sesuai, orang kampung sesuai, kawan sekolah sesuai. Kita yang kenal dia, kemudian yang kita kenal dengan nama yang lain, maka panggillah ikut gelaran-gelaran yang sesuai. Dan mestilah dengan gelaran-gelaran yang baik. Kerana Islam ni menyuruh kita menyebut dengan perkataan-perkataan baik pada manusia. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah pada manusia dengan perkataan yang baik. Dan juga gelaran nama mestilah gelaran nama yang baik. Tidak boleh meletakkan nama gelaran dengan tidak baik. Dan Islam dan Nabi SAW, ketika sahabat-sahabat masuk Islam, ada sahabat-sahabat yang nama dia dengan nama yang baik tidak masalah, Nabi kekalkan. Ada sahabat-sahabat yang Nabi tukar nama dia. Antaranya Zaidul Khail. Zaid Khail tu kuda. Khail wal khailil musawwawati wal an'am wal hars. Khail tu kuda. Nama dia Zaid, kuda. Jadinya Nabi tukar kepada Zaidul Khair, Zaid yang baik. Nampak dia tukar. Kenapa? Kerana nama ni satu doa. Sebab itulah biar letak nama dengan nama yang baik. Kita gelar kawan kita dengan gelaran-gelaran yang baik. Kalau boleh panggil nama yang ada maksud, panggil nama yang ada maksud lah. Kadang-kadang orang kita ni suka memendik-mendikkan nama orang kan. Nama bukan main panjang,
panggil pendek je. Saya ada kawan seorang, nama sedap, Muhammad Izzuddin Shah. Kalau dia dengar kuliah kan. Nama Muhammad Izzuddin Shah. Panggil apa? Budi. Tak ada pun dalam kataan nama itu. Oh, nama Budi. Mana datang Budi? Dia kata keluarga dia panggil, memang kawan-kawan panggil Budi, dia kata. Nama Muhammad Izzuddin Shah. Nama abang dia pun sama agak, nama pun sedap-sedap agak, ada Shah hujung. Panggil Didi. Budi, Didi. Tapi dia okey tak apalah. Dia okey, tak ada masalah lah. Tapi kalau dia tak suka, kalau family je panggil gitu, kalau dia tak suka jangan panggil begitu. Kerana nama ni adalah suatu benda yang dia maruah orang. Dia katakanlah kita ni satu hari dah jadi pegawai besar pejabat, kita jadi bos kat pejabat, contoh staf kita ramai hormat kita, tiba-tiba pergi satu majlis dengan staf kita semua, ada kawan kampung kita, dia panggil nama kita dengan nama kampung, contoh panggil Den Cicak, tiba-tiba Den Cicak, padahal nama tu Datuk Izzuddin, panggil Den Cicak, betul dah satu pejabat tu belakang duk kutuk bos panggil Den Cicak, kan dia tak elok gitu kan. Dia maruah orang, jadi panggil tu biar nama yang sesuai. Kalaupun kawan kita tu, dia dulu kawan sekolah kita dulu buat main-main kan, dia jentik telinga dia, tarik kerusi dia, letak ubat gigi kat pensel dia, kita kawan nakal dulu lah. Tapi dah besar ni, dia dah jadi bos orang lain, bila kita jumpa dia depan orang lain, kena panggil dengan panggilan yang dihormati. Macam nanti dah besar-besar ni, semua ni dia jadi asatizah, jadi mengajar, walaupun kita panggil kawan-kawan kita ni macam-macam gelaran kan. Tapi ingat nanti dah besar, kawan-kawan kita ni jadi ustaz dah ni, dah jadi imam, jadi apa. Depan jemaah jangan duk panggil nama dia pakai nama yang kita duk gelar-gelar dia zaman sekolah kan. Panggil nama dia ustaz, sebut nama penuh dia, paling kurang panggil ustaz kat dia. Supaya apa? Kita nak jaga hormat kawan kita ni, maruah dia, penting benda-benda begitu. Nama ni dia doa. Sebab tu kalau buat restoran ke apa, letak nama yang bagus-bagus. Kedai mamak kita boleh puji kan, hujung semua letak maju. Ibrahim maju, Ali maju, semua hujung tu maju. Bagus lah doa tu kan. Doa, kedai dia maju lah. Dia bila nak kedai mana? Kita pergi Ibrahim maju. Kedai tu maju, orang lagi sebut pergi mana? Kedai Ali maju. Dia sebut tu orang jadi doa. Dia kadang-kadang orang kita kadang nak trending, nak bagi konon rare, nak viral, letak nama pelik-pelik. Dekat kampung isi saya kat Kedah tu, ada satu kedai warung kat kampung tu panggil bihun sup puaka. Ni sungguh ni, cuba Google memang ada. Lalu kita kata, apalah tak nama bihun sup puaka kan. Mungkin dia nak nampak macam rare, macam benda tu boleh viral katnya. Tapi meletakkan nama tu pun kita pun rasa je tak teringin nak makan kedai dia, takut puaka kan, balik-balik kan mengigau malam-malam. Dia tak elok letak nama. Kena letak nama gelaran-gelaran yang elok. Terutama pada kawan-kawan kita lagi lah. Gurau-gurau pun kena letak nama elok, jangan kita kekalkan. Saya ada dia kadang-kadang nama gelaran ni dikekal lah sampai ketua. Jadinya kena hati-hati. Nama tu kekal. Rupanya dengar cerita dia punca sikit je, kecil je insiden dia, tapi dia kekal sampai ketua. Jadinya benda-benda tu kena jaga. Panggil kalau dia okey tak apalah. Kalau dia tak biasa dia okey, benda tu daripada kecil orang panggil dia okey tak apa. Tapi kalau dia ni tak suka dengan nama tu, jangan kita panggil dia gelaran begitu. Baik, yang ke-10 kata Imam Ghazali, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Kawan kita bila baik, kita kena puji dia. Kalau tak elok kena tegur, tapi benda baik kita kena recognize dia. Kita kena bagi semangat pada dia untuk meneruskan kebaikan. Kawan ni punya semangat ni lain macam. Kawan ni kalau kita ni kawan bagi semangat pada kita akan jadi lebih semangat. Pengaruh rakan-rakan sebaya tu lain macam, dia lain. Pengaruh keluarga ni kadang-kadang ada orang yang keluarga dia puji macam-macam, dia tak jalan. Tapi kalau kawan ni punya pasal, jadi semangat. Bila kawan kita buat kebaikan, sebut kebaikan dia, puji kebaikan dia. Mudah-mudahan itu akan mendorong dia untuk istiqamah, berterusan dalam buat kebaikan bila kita sebut kebaikan dia. Cuma kita ni bila orang puji kebaikan tu, janganlah pula kita buat kebaikan tu untuk orang sebut. Itu tak boleh pula lah. Dia jadi riak, dia jadi apa nama, niat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hilang ikhlas kita. Tapi sebagai kawan, kita hendaklah menyebut kebaikan kawan kita supaya dia tahu kita ni adalah orang yang sentiasa mengambil berat tentang dia. Bila orang sebut ni, dia akan kita rasa orang ni dia perasan, maknanya dia ambil berat tentang apa yang kita lakukan. Kemudian yang ke-11, berterima kasih kepada sahabatnya atas sebarang kebaikannya. Baik. Nabi SAW sebut apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, bererti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih pada orang, dia bererti tidak bersyukur pada Allah Taala. Kenapa? Satunya, walaupun kita kata benda tu
kadang-kadang ringan, dan kita tahu kawan-kawan kita ni kadang-kadang dia tak berkira nak tolong kita. Tapi kita ingat bantuan tu, walaupun pertolongan ringan tu, dia datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menggerakkan hati dia untuk bagi tolong kita tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh je ada pilihan, tak nak tolong kita, bagi alasan sibuk dan sebagainya. Tapi kawan kita tak berkira tolong kita setiap waktu, bila ada kesusahan dia offer untuk tolong kita. Maka kita ni bila jadi orang yang ditolong walaupun sedikit, hendaklah kita ingat jasa dia dengan ucap terima kasih pada dia. Paling kurang terima kasih. Dan lagi adab dia adalah bila kawan itu kesusahan, kita mestilah tolong dia. Ini mestilah kita balas begitu. Kalau kawan kita belanja, walaupun kawan kita tu belanja dengan belanja yang sedikit, dia belanja roti canai, dia belanja nasi lemak kedai mamak 50 sen dengan air suam, mana kita berapalah dengan. Tapi tetap kena ucap terima kasih kepada dia sebagai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Taala beri kepada kita melalui dia. Dan mudah-mudahan dengan kita terima kasih ni tadi, Allah Subhanahu Taala akan tambah rezeki kita. Terima kasih kepada orang ni, semua sekali kena terima kasih. Bukan saja kawan baik kita, jangan kita kira kawan baik kita terima kasih, orang kenal kita cakap terima kasih, orang tak kenal kita buat tak tahu, jangan. Siapa saja, orang kedai makan tolong hantar air pada kita, cakap terima kasih. Orang sapu sampah, kadang-kadang dia sapu sampah keliling rumah kita cakap terima kasih. Orang tolong pam minyak kat stesen minyak, tolong pam tu, ucap terima kasih. Biasa kau ucap terima kasih. Jangan kita membeza-bezakan menghargai manusia. Kawan ucap terima kasih, orang kita kenal ucap terima kasih. Kalau cleaner, orang kedai makan, kita buat dia macam kuli, itu tak boleh. Itu bukan adab kita sebagai seorang Islam, seorang beriman. Tidak kena akhlak kita seorang beriman bila orang tolong kita apa-apa saja tapi kita tidak ucap terima kasih kepada dia. Kena ucap terima kasih. Rajinkan mulut untuk ucap terima kasih apa-apa saja. Baik. Kerana kalau tidak latih mengucap terima kasih ni akan jadi berat, dia akan jadi berat mulut. Ada orang yang memang berat mulut ucap terima kasih. Kenapa? Kerana dia berkira nak ucap terima kasih. Padahal keluar ucap terima kasih ni tidak keluar modal pun. Tak adalah sampai nak kena keluar sijil ucapan penghargaan sekalung terima kasih kepada pelayan kedai kerana bagi nasi goreng satu pinggan. Tak ada nak keluar sijil, tak ada sampai nak keluar poster ke apa, tak ada. Dia tidak keluar modal pun, sekadar ucap terima kasih. Dan orang tu pun akan rasa dia dihargai atas ucapan terima kasih tu tadi. Ini sifat kita, akhlak kita. Walaupun kadang-kadang orang yang menolong tu dia tidak mengharapkan terima kasih, tapi kita sebagai akhlak orang yang ditolong hendaklah ucap terima kasih kepada orang tersebut. Kemudian yang ke-12, menegahkan orang lain apabila ia mahu mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Ini ciri-ciri sahabat yang betul. Maknanya bila kita ni kawan best friend dia, kita tahu dia ni kawan kita yang baik dengan kita, yang rapat dengan kita, yang selalu tolong kita. Kemudian kita duduk dalam majlis yang lain ataupun berkumpul dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan ni ngutuk kawan kita ni. Apa yang kita perlu buat? Hendaklah kita defend kawan kita. Kalau betul ni kawan baik kita, kita kata ni memang best friend aku, kita kena defend dia. Kena jaga diri dia, kata Imam Ghazali, defend dia seperti mana kita defend diri kita sendiri. Macam mana orang kalau tuduh kita tidak bersalah, kita akan defend sungguh-sungguh nak pastikan diri kita ni tidak bersalah, nak menegakkan kebenaran. Maka kita ni sebagai kawan kepada sahabat kita ni kena defend dia. Bila ada orang kutuk dia, orang kata ke dia macam-macam, paling kurang kita menghentikan orang ni daripada kata buruk. Tidaklah sampai bertumbuk dan sebagainya. Kita kadang-kadang mudah je kita kata, tak adalah, cerita yang kau sebut ni tak betul ni. Aku kawan baik dia, aku tahu ni cerita ni tak betul ni. Dia kata, aku pun kenal dia lama dah. Jadi bila kita sebagai kawan baik dia, kita buat benda begini, orang yang nak mengumpat tu akan kata, taklah kot. Paling kurang pun kalau dia kata dia nak tu, dia kata ni kawan baik dia, bahaya kalau aku mengumpat sini, aku takkan kutuk depan dia. Mana kita telah berjaya menghentikan keburukan ke atas sahabat kita yang tadi tu. Bukan kita menambah lauk pula. Kadang-kadang ada orang dia depan kawan tu bukan main baik lagi, pergi belakang lagi dia menambah lauk. Bila ada orang kutuk kawan dia, dia kata kau cakap tu betul, dia kata aku ni lagi kawan baik dia, aku tahu lah semua rahsia dia dalam poket aku. Yang kau cakap yang kau tahu tu sikit, kau nak tahu cerita lagi betul, tambah satu air teh lagi. Jadi dia benda sembang, dia lagi mengutuk kawan tu. Ini lagi bahaya. Orang ni jangan buat kawan. Dia mudah je kita ni kan, kalau nak pilih kawan ni, kawan yang kita kata yang boleh percaya ni kan, kalau dia selalu mengutuk orang lain, maka kita jangan kawan dengan dia lah. Kerana apa? Satu hari kalau orang lain dia boleh kutuk depan kita, satu hari nanti dia akan kutuk kita depan orang lain. Jadi orang begini sekadar kawan-kawan biasa saja boleh, tapi nak jadi kawan baik yang boleh tahu kebanyakan daripada hal hidupan kita, orang ini hati-hati. Dia lagi bagus, lagi kurang orang yang kita tak rapat ni tahu pasal kita lagi bagus. Melainkan kawan kita tu betul-betul kita percaya dia ni orang yang boleh diharap,
dan dia ni akan membela kita, maka orang ni akan kita boleh jadikan sebagai sahabat baik. Kalau tidak, bahaya. Kalau tak, kita serahkan urusan-urusan yang penting kepada dia. Yang mungkin kadang-kadang bila kita buat satu urusan dengan dia, kawan kita percaya kan, kita buat urusan dengan dia, tidak semua benda yang kita buat ni kadang-kadang dijadi, ataupun kadang-kadang ada kesilapan kita buat. Yalah, kita ni manusia, kadang-kadang benda tu jadi sengaja, tak sengaja ada kesilapan, ada celah dia dekat situ. Jadi kalau kita letak orang yang kita percaya, kawan kita yang menjadi defend kita, maka cerita ni tadi tak terkeluar lah, aib kita ni tidak terlepas. Tapi kalau kita bagi urusan-urusan yang penting, yang mungkin jadi sesuatu, ialah masalah ni semua orang tidak terlepas daripada masalah, maka ditakuti orang ni tadi, dia akan menceritakan aib kita pada orang ramai. Kita semua ni Allah Ta'ala tutup aib. Kerana kita semua ni pasti akan ada tersilap masing-masing. Kadang-kadang dengan keluarga, kadang dengan kawan, kadang dengan urusan pejabat, kadang dengan jiran tetangga, pasti akan ada tersilap. Jadinya kalau kita berkawan dengan orang yang boleh menjaga aib kita, maka aib kita akan terjaga. Yang ke-13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut, bahasa yang halus apabila ia berkehendaki sahabat menasihati sahabatnya. Ini adalah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Bila kita menasihati orang, hendaklah kita menasihati dengan tidak di hadapan orang ramai. Ini penting. Bila kita nasihat orang, mestilah bukan di hadapan orang ramai. Mesti panggil dia seorang-seorang, duduk belakang dia, duduk tepi dia, kemudian bercakap dengan lemah lembut. Kita nak tegur orang ni, tujuan objektif kita nak tegur ni apa? Kita nak ubah benda yang disilap tu supaya dia tak buat lagi, ataupun menyedarkan dia bahawa benda tu disilap. Kita nak bagi orang terima nasihat ni bukan satu benda yang mudah. Manusia ni bukan mudah nak dengar nasihat. Sebab tu Nabi SAW sebut, sebab itulah Allah SWT sebut, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Nabi sebut, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya, dan berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman je. Orang beriman ni, dia akan, hati dia lembut, dia mudah untuk terima nasihat. Tapi orang yang munafik, yang kafir, mereka ni hati keras. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir ni, anzartahum, kamu bagi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, kamu tak bagi peringatan mereka, sawa'un 'alaihim, sama je mereka, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu bagi peringatan, kamu tak bagi peringatan, mereka ni sama je tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kita bila nak bagi nasihat ni, kerana manusia ni memang dia payah sikit nak terima nasihat, maka hendaklah kita dengan lemah lembut. Kerana orang lebih mudah terima pesanan dengan lemah lembut daripada orang terima pesanan yang kasar. Kalau orang tu tegur baik-baik, kita kata pergi tepi cakap, dia kata bukan ada apa ni, cuma nak tegur sikit lah, bukan nak kata apa, tadi ada silap sikit tadi, ni nak kena baiki ni, rasa ni tak betul ni tadi ni, mungkin terlupa ke apa. Mungkin orang tu kata okey, terima kasih lah tegur begitu. Tapi cuba kalau kita tegur dia dengan kasar, dekat surau juga kita tegur tu, hei kau ni tak belajar saja madrasah tapi tak guna satu sen, kan dengar orang ramai dengar apa semua. Orang tu, budak tu akan jadi memberontak. Jangan kata budak, bapak budak ke siapa saja, kalau kena begitu maka dia akan jadi memberontak. Akhirnya nasihat tu, betul ke dia nak sampaikan nasihat tu untuk orang tu berubah, ataupun dia nak tunjuk ego dia yang orang tu salah, ataupun dia nak merendah-rendahkan kawan tu. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i rahimahullah sebut, dia kata jangan kamu terima teguran di hadapan orang ramai, kerana teguran di hadapan orang ramai itu satu penghinaan. Imam Syafi'i kata, mana kalau orang tegur kita depan orang ramai, dia bukan niat nak menegur, tapi sebenarnya dia adalah niat nak menghina kita, nak menjatuhkan kita depan orang ramai. Kalau kita betul-betul nak menegur dia ikhlas, maka kita akan panggil dia dengan tepi, cakap lemah lembut supaya dia ni tidak rasa malu dan dia pun dapat terima teguran tersebut. Kecuali perkara-perkara yang dibuat silap tu adalah perkara yang melibatkan orang ramai, dan melibatkan kalau tak tegur depan secara terang-terangan, mungkin orang lain akan tak tahu benda tu salah yang terkena pada dia. Mungkin kita kata, contoh kita kata ada orang mengajar agama tersilap, jadi kita PM dia, kata mungkin tu ustaz tersilap ni, tengok ni hadis ni mungkin hadis palsu, tersilap ni mungkin. Jadi minta ustaz betulkanlah, supaya apa? Supaya orang awam yang dengar kuliah tu tadi tahu hadis tu tadi silap. Mungkin nak gitu. Tapi kalau dia tetap berkeras, dia kata hadis ni betul apa semua, sedangkan memang sah hadis tu palsu, kita kata maknanya tak betul. Jadinya kita nak menyelamatkan orang ramai yang dengar tadi tu, takut dia terikut sekali benda yang salah, maka boleh kita buat secara umum gitu. Mana kita bagi tahu dekat Facebook ke, dekat buat kuliah lain ke, bagi tahu bahawa benda ni adalah salah. Tapi mestilah dengan cara tidak mengaibkan orang sebut. Cuma kita nak betulkan benda sebut adalah benda yang salah. Yang tu dibenarkan pada syarak. Ataupun kita nak menegur benda yang melibatkan maslahat orang lain. Contoh, kita kata kawan ni tadi buat bisnes tipu orang, scam orang kan, scam orang.
Jadi tak adalah dia dah scam orang ramai-ramai, kita nak pergi jumpa dia. Rasa kau buat ni tersilap kot, terscam orang kot rasanya ni. Tak ada dia nak dengar kata kita begitu. Jadi yang tu boleh lah kita tegur depan orang ramai. Kerana kita buat kenyataan kat Facebook ke apa, hati-hati dengan company ni, kerana dia telah terbukti, ada laporan polis apa semua, dia ni ada potensi nipu orang, bahaya. Jadi berhati-hati, takut jangan sampai kena tipu. Itu tak apalah, dibenarkan pada syarak. Baik. Apa lagi cara yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita tegur orang selain daripada lemah lembut, adalah dengan kita bagi makan kepada dia. Bagi makan ni adalah dapat melembutkan hati orang. Orang kalau lapar, dia tengah lapar kawan ni, kita pergi nasihat dia, pergi ceramah kat dia. Memerontak kawan tu, perut lapar, kemudian pergi ceramah kat dia. Cuba ajak dia dulu pergi, nak makan apa? Lapar, makan. Makan apa? Dia tu makan roti nancis lah, dia kata. Jom kita pergi cari nancis. Dah bagi nancis, bagi air jus mango dekat dia kan. Perut dia dah kenyang, dia pun sandar, barulah kita tegur dia. Nak tegur sikit lah ni, sambil-sambil bergurau kan. Mungkin dia terima, kerana apa? Kerana dia dah lembut hati. Apa lagi yang Nabi SAW ajar untuk kita lembutkan hati orang supaya tenang tegur kita, adalah dengan rajin bagi hadiah. Rajin bagi hadiah. Bagi hadiah ni tidaklah semestinya kata-kata kena bungkus, letak reben, kemudian letak. Tidaklah begitu. Hadiah ni apa-apa saja. Kadang-kadang benda kecil-kecil kan. Kita pergi umrah, bagi nyaktar kat dia. Kita pergi makan angin, pergi Kemboja, bagi kitchen kat dia. Bagi benda-benda yang biasa. Orang yang biasa dapat hadiah daripada seseorang, maka seseorang tu mudah untuk nasihati dia. Baik. Ni ada-ada je. Mestilah tegur. Dan kita tengok dalam Quranul Karim, Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun. Siapa orang yang paling jahat melainkan Fir'aun? Fir'aun ni memang dikategorikan sebagai orang paling jahat, sampai mengaku Tuhan. Mana tak ada orang boleh lawan Fir'aun ni. Dia punya grade A. Sampai Quran bersebut tentang Fir'aun ni punya jahat kan? Orang kata jahat macam siapa? Jahat macam Fir'aun. Jahat sangat Fir'aun. Tapi Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun, Allah SWT suruh apa? Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah berjumpa dengan Fir'aun, dakwah pada dia, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun ini telah melampaui batas, dah lebih-lebih dah. Dan bercakap dengan Fir'aun, bagaimana Allah Ta'ala sebut, kata qaulan layyinan. Bercakap dengan lemah lembut dengan Fir'aun. Fir'aun lemah lembut. Allah Ta'ala suruh suruh Nabi Musa bercakap dengan Fir'aun, tegur Fir'aun dengan lemah lembut, bukan dengan kasar. Bukan dengan tepuk lantai apa semua. Woi Fir'aun, kau ni kau hajar. Kau ni mengaku Tuhan. Orang lain syaitan pun tak tahu. Tak ada. Nabi Musa AS tak suruh cakap lemah lembut dengan Fir'aun. Dah kalau dalam Quran pun tunjuk Fir'aun tu, Nabi Musa suruh dakwah dia dengan lemah lembut. Dah kawan kita ni lagi teruk dari Fir'aun ke? Kawan kita ni pun sama macam Fir'aun. Ada piramid juga, dia pun jahat pun sama juga, bakar orang, bunuh orang, campak langsung kan. Tak ada kawan kita sejahat-jahat macam kawan kita, tak adalah sampai macam Fir'aun. Dia pun semayang, dia pun apa semua. Kadang-kadang salah sikit-sikit je. Jadinya kita pun bila nak menegur orang, kena tegur yang tegur dalam keadaan baik lah. Lebih-lebih lagi kawan baik kita. Lebih baik kawan baik kita. Kemudian yang ke-14, memaafkan daripada sebarang kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Baik, kita ni memang lumrah manusia, dia mudah nampak silap daripada kebaikan orang. Ni biasa manusia. Kita buat baik 10 tahun, buat salah satu kali. Sekali tu orang ingat sampai bila-bila. Jasa kita banyak-banyak, kita dia tak akan ingat. Satu tu orang ingat sampai bila. Ini biasa manusia. Katakanlah kita ni dengan kawan kita yang punya baik, tolong dia itu ini tu ni, sekali dia buat salah dengan dia, sekali tu dah yang diingat sampai bila-bila. Baik, kita kena ingat, bila kita berurusan ni, kawan kita ni manusia, bukan kawan kita ni malaikat. Kalau kawan kita ni malaikat, dia tak buat silap lah, kerana dia malaikat. Ataupun kawan kita ni nabi, dia maksum. Tak adalah tak buat silap lah. Tapi kawan kita ni sasar bukan malaikat, sasar bukan nabi. Jadinya disebabkan kawan kita ni manusia biasa, maka tidak terlepas daripada silap. Maka bila dia terbuat silap tu, sekali-sekala tutup mata lah. Dia tersilap. Kalau dia benda tu boleh tegur lah. Tapi janganlah kita sampai mencela maki dia kerana satu benda yang silap. Kalau kita ni, bila orang silap pun kita cepat nak melenting. Carilah orang tak nak kawan dengan kita. Kan? Kita orang silap cepat melenting, sikit nak marah. Orang pun malas nak kawan kita. Dia ni tak dia nak buat kawan. Cakap sikit nak marah, cakap sikit nak marah kan. Pergi zoo lah gitu, nak marah orang je gitu. Dia ada orang jenis mudah melenting itu. Jadi orang begini tak payah buat kawan lah. Kan kita adab kita dengan kawan kita, bila kawan kita buat salah,
kita kena maafkan, dan jangan sampai melebih-lebih. Kalau kita marah pada dia, marah sikit-sikit sudahlah. Kalau marah sangat pun, kerana kita kena ingat kita pun tak lepas daripada salah. Mungkin satu hari kita pula buat salah kan. Siapa berani jamin bila kita berkawan tak ada satu pun kali kita takkan buat salah. Kita jangan kita kawan buat salah kita. Mungkinlah kawan tu buat salah. Kita dengan kawan kita, apa yang kita dapat jamin? Kita tak buat salah pada kawan kita. Payah kita kata, kadang-kadang terjadi. Saya ada seorang kawan ni, cerita baru dapat dia. Kawan ni, yelah kawan-kawan kita bergurau kan, kita kenal. Ni cerita kawan saya dengan kawan saya satu lagi lah. Kawan ni majlis. Kawan ni pun bos juga ni, VIP juga. Baik, buat satu majlis. Majlis buka puasa baru ni. Saya baru 4 tahun cerita ni, buka puasa. Baik. Kawan ni pula bawa kahwin 2. Kawan yang duduk bawah ni tadi bawa kahwin 2. Baik. Kemudian kawan yang tadi buat majlis, kawan yang kahwin 2 tu bini pertama dia ikut majlis tu. Kau gurau-gurau. Kawan baik, gurau-gurau. Dia biasalah kan. Kawan yang seorang ni VIP, ni atas pentas. Kawan pada kawan ni. Dalam ucapan ni dia terlepas cakap. Dia kata, kita kena belajar daripada kawan kita ni, baru kahwin 2. Bini kawan tu, bini pertama dia ada kat situ. Mana kawan ni tadi baru je kahwin 2, baru je beberapa minggu kahwin 2. Bini dia tu tengah bengkak lagi. Tengah marah lagi kat dia. Jadi kawan ni pula terlepas cakap. Dalam majlis pula tu buka puasa orang ramai. Saya dapat cerita kawan yang tadi tu tak balik rumah sampai pukul 3-4 pagi. Kamu bini dia tak bagi balik. Kawan saya seorang lagi tu terpaksa teman dia sampai ke pukul 3-4 pagi. Kerana kita kata bila kita berkawan ni biasalah kan, kalau kita belakang-belakang ni kita bergurau gitu, tapi kawan ni terlepas cakap. Mungkin dia tak perasan kawan tu bawa bini pertama dia, kena dia kat situ. Wah. Jadi ni kesian dia. Jadi kita nak katanya kalau kita berkawan ni kadang-kadang ada juga tersilap, kita pun tak tahu kan, kita tersilap apa, terkata, tergurau ke. Lagi-lagi kita orang lelaki ni kita biasalah bergurau kasar sikit kadang-kadang kan. Jadinya terlepas. Jadi kita nak kata tak terlepas daripada buat silap tu, kita sendiri pun belum tentu terlepas daripada buat silap. Maka disebab tu kalau kawan kita buat silap pada kita, hendaklah kita memaafkan dia. Mungkin dia tak berasa, mungkin dia tidak sengaja dan sebagainya. Jangan kita berlebihan dalam memarah orang. Dan kita ni bila jadi suatu, jangan jadi orang yang berlebihan, marah berlebihan, bila maki sampai berlebihan. Jangan orang itu. Ini orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia jadi suatu, dia jadi orang yang berlebihan. Dan bila kita marah, orang yang paling bagus sekali adalah dia lambat marah dan cepat reda. Dan ini orang yang paling bagus sekali. Kerana kita kata kalau tak marah langsung pun payah juga. Kawan ni buat apa pun dia tak marah. Diam. Ya, orang buatlah apa dia. Tak jadi juga kerana ada perkara yang memang kita kena marah. Berkaitan dengan maruah, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan benda-benda yang kita kena marah. Tapi ada tak marah langsung tak boleh juga. Yang sebaiknya dah dia lambat marah dan dia cepat reda. Mana kejap dia marah. Tapi nak marah tu lambat. Punya susah nak marah, dia marah pun dia cepat reda. Yang paling tak baik adalah cepat marah, lambat reda. Cepat marah, sikit-sikit nak marah. Ada je tak kena dia ni. Nak melenting ni. Kemudian kalau nak reda, merajuk dia lama. 3 minggu merajuk, 3 bulan dah merajuk kan. Dia budak-budak kecil kalau merajuk ni tak apalah. Ni kalau orang dah dewasa ni merajuk lama-lama ni buruk muka kan. Benda ni jadi kan. Kita kan kita kuliah banyak tempat. Kadang kita tanya, kenapa bila kita perasan lama-lama trend tu kan, ada kuliah yang habis kuliah dia bawa kita pergi sarapan, kuliah subuh lah. Jadi kita perasan trend. Kalau kawan ni ada, kawan ni tak ada. Tadi kuliah dia ada. Kalau kawan ni ada, kawan ni tak ada. Tanya kenapa geng tadi? Kata gaduh dia orang ni, dia kata. Weh, berbulan-bulan dah begitu dah. Gaduh. Dan surau JK surau tak tahu tak puas hati apa, kita pun tak tahulah. Tapi tak payahlah gaduh lama-lama macam itu kan. Dah semua dah pencen dah pun. Tak best lah tengok macam tu. Ataupun kadang-kadang kita tengok pakcik ada jemaah-jemaah dia hilang, kita tahu muka-muka biasa datang, tiba-tiba hilang lama. Macam mana lah abang yang selalu kat situ tu lama hilang. Dia mengajuk lah, tak sembahyang surau ni, sembahyang surau sana, sanggup datang sembahyang surau jauh tu. Kerana mengajuk punya pasal. Jadi tak payahlah kan. Kita memang kita marah kadang-kadang, tapi biarlah jadi orang yang cepat reda. Jangan kita lambat-lambat. Ingat kita orang yang lebih daripada 3 hari ini merupakan dosa yang Nabi SAW sebut. Bila dia bergaduh, dia lebih daripada 3 hari tak bertegur siapa. Jangan begitu. Bahkan antara orang yang tidak diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika waktu-waktu Allah Ta'ala ampunkan dosa, salah satunya adalah orang yang memutuskan silaturahim. Termasuk juga adalah orang yang tidak bertegur siapa lebih daripada 3 hari. Jadi kita ni sebagai orang yang faham agama, jangan lebih 3 hari lah. Cuba bagi salam kat dia. Kalaulah kita
kita ni, dia jumpa kita dia mengelak. Daripada sini dia nampak kita dekat sempang Barakat tu dia pusing. Pusing. Nak ngelak nak jumpa kita. Jadi macam mana cara dia mudah je. Mudah je. Ambil telefon kawan lain, jangan pakai nombor kita dia tahu. Ambil telefon kawan lain. Jadi nak bagi elak, nak bagi salam elak 3 hari tu, bagi telefon tu. Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Kita letak dah habis Kita dah bagi cukup lah tu. Mana kita dah selesai dapat bagi salam pada dia, taklah sampai 3 hari kita bergaduh. Lepas tu pandai-pandai dia. Buat gitu je. Kena cerdik sikit kan kita ni. Dan kadang-kadang ada orang kita okey je kan dia. Kita tak adalah masalah personal sangat kan dia pun. Kita kadang-kadang ada orang yang kita tegur dia mungkin bab kerja, bab lain. Tapi dia tak boleh. Dia ambil benda tu personal. Dia kata macam, dia ni benci betul kat aku apa semua. Padahal kita tak ada niat pun macam tu. Kita nak tegur dia benda yang kerja tu je. Katakanlah dia ni buat kontrak rumah kita. Buat mosek kata-kata. Mosek kat dapur ke apa. Kabinet ke. Kita kata, bang, kabinet ni senyap sikit lah bang. Tak tahu dia tiba-tiba marah. Apa pula kabinet dia aku dah ukur elok lah. Kau memang benci aku dulu. Orang tegur pasal kabinet, cerita pasal benci lah, cerita apa. Kau daripada kampung dulu selalu. Dia cerita pasal kampung daripada. Ada orang dia gini-gini kadang. Dia tak tegur dia jadi ambil personal. Jadi payah kena gitu. Jadinya kita kena fikir cara pula macam mana tak nak bagi, tak nak bagi sampai 3 hari tak tegur siapa tu. Baik. Ada. Bila kita dengar cerita kadang, bergaduh tu, lah ingatkan benda besar sangat bergaduhnya. Bergaduh benda kecil-kecil. Saya tak ingat lah, tapi bila kita bersembang orang cerita-cerita dia tu, lah benda kecil-kecil je bergaduh. Tapi punya bergaduh tu sampai tak tegur sampai, ingatkan jadi apa lah. Baik. Kemudian yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian. Ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Baik. Duduk bersendirian ni maksudnya kita doakan kawan kita. Bila kawan kita tak suruh pun doa. Contoh, kita kata kita ni ada peluang pergi umrah, kita kata umrah ataupun pergi haji. Dapat tempat-tempat mustajab. Jangan kita doa diri sendiri kita. Hendaklah kita doakan sahabat yang baik dengan kita. Walaupun kita kata nak doakan semua kawan dekat friend tu, tak larat lah nak doa semua satu nama kan. Jadi kita ni mesti ada best friend kita. Dalam 5 orang, kawan yang biasa rapat dengan kita, yang selalu berurusan kita, yang baik dengan kita, yang kita okey dengan dia. Jadi jangan lupa sebut doa dia dalam doa kita. Apa saja kita pun tahu. Bila kita kata kawan rapat, mesti kita tahu dia ada masalah apa. Kita tahu dia ni ada masalah bisnes, dia ni ada masalah tak dapat anak lagi ke, ataupun dia ni ada masalah rumah tangga ke. Kita tahu ada masalah. Kan kawan baik, kita panggil kawan baik kan. Jadinya walaupun kawan kita ni tak suruh kita, naklah kita doakan sebagai adab. Dan kita ni, Nabi SAW sebut, bila seorang tu mendoakan kawan dia dalam keadaan kawan dia tak tahu, maka malaikat akan mendoakan dia. Sama macam apa yang didoakan kepada kawan dia. Kalau kita doakan kebaikan pada kawan kita, nescaya malaikat akan mendoakan kebaikan tu akan balik kepada kita. Sebab itulah hendaklah kita doakan kepada kawan kita dengan doa-doa yang dia pun tak tahu. Malam-malam kalau kita bangun tahajud, lepas kita doakan diri kita, ahli keluarga kita, jangan lupa selitkan kawan-kawan yang baik dengan kita. Kita ni pun boleh jadi ada benda-benda yang baik Allah Ta'ala tentukan kita, mungkin sebab kawan-kawan kita juga doakan kita. Kita tak tahu. Dalam kawan-kawan kita yang baik tu kan, dia tak tahu siapa yang mungkin selitkan nama kita dalam doa dia. Mungkin kerana ada kebaikan yang kita buat sikit-sikit, dia doakan kita. Jadi kita ni disebabkan kita ni pun mungkin hidup atas doa orang lain, berkat hidup kita berjaya atas sebab doa orang lain, maka kita ni jangan kedekut. Banyakkan doa pada orang lain. Banyakkan doa kepada orang lain. Yang paling penting sekali adalah sahabat baik kita, ketika masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Meninggal dunia lagilah kita sebagai seorang kawan dia mestilah masukkan dia dalam doa kita. Dia ada beberapa orang, saya sendirilah, beberapa orang dari ahli keluarga kita tu yang kita sebutlah, tok nenek kita, pakcik-pakcik kita yang meninggal dunia. Kan kita ni orang yang hafal Quran, hari-hari kita mengulang Quran kan, hari-hari kita mengulang. Jadinya kita sebelum kita mengulang Quran tu, kita memang nak ulang Quran pun hari-hari, memang kerja kita. Jadi setiap kali sebelum kita mengulang Quran, kita niatkan supaya bacaan Quran ni kita ulang ni untuk arwah-arwah yang telah meninggal. Ahli keluarga kita, tok nenek kita, pakcik-pakcik kita yang meninggal. Dan saya juga masukkan dalam kalangan tu ada kawan-kawan kita rasa dia ni memang bagus tapi telah meninggal dunia. Dia bukan ahli keluarga kita, tapi saya masukkan dia juga dalam nama. Sebagai apa? Sebagai tanda kita ingat kepada dia, dan dia pun ingat kepada kita. Mudah-mudahan dia dekat alam barzah sana dapat terima apa yang kita baca ni kepada dia, dan dia ingat kita ni sebagai sahabat dia. Mudah-mudahan gitu kan. Ni kita ni yang duduk depan ni semua ulang Quran hari-hari ni. Jadi rugi kalau kita ni yang memang hari-hari baca Quran,
kita tak niatkan bacaan kita pagi itu untuk niat siapa-siapa. Rugilah. Biarlah kita baca, kita pun dapat pahala. Tak ada yang kita niat kat orang lain dapat pahala, kita dapat pahala. Tak akan kurang sikit pun pahala daripada kita. Jadi sambil tu niatkan terus pada ahli keluarga kita, tok nenek kita, pakcik-pakcik kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan sampai kepada dia. Baik. Kemudian mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya selepas daripada kematian sahabat ni. Ini juga yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Siapa antaranya bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Nabi SAW masih menyantuni sahabat-sahabat baik Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kalau ada makanan, ada rezeki lebih, Nabi akan hantar juga kepada sahabat-sahabat baik Khadijah. Sebab tu yang Sayyidatina Aisyah cemburu tu kepada Nabi SAW. Nabi ni punya sayang pada Khadijah. Kenapa? Khadijah ni besar jasa pada Nabi SAW. Orang yang pertama sekali masuk Islam, yang menenangkan Nabi SAW ketika Nabi mula-mula dapat wahyu, yang banyak bagi sokongan pada Nabi SAW pada awal dakwah Nabi susah. Jadi Nabi ni sangat ingat pada Khadijah, sampai kawan-kawan baik Khadijah pun, bila Khadijah telah meninggal dunia, Nabi SAW bagi makanan, bagi hadiah pada kawan Khadijah, sampai Aisyah cemburu. Dia kata, sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Dia kata begitu. Biasalah begitu kan, orang perempuan memang sifat dia begitu. Jadinya kita ni kalau katakanlah kawan kita, kalau kawan kita telah meninggal dunia, keluarga kawan kita tu hendaklah kita santuni dia. Kita tanya khabar, kalaulah dia ada anak kecil, tanya anak ni sekolah macam mana, bantulah sikit-sikit. Kita kan berkawan dengan dia masa dia tengah hidup. Jadi bila dia telah meninggal dunia, dia tinggalkan ahli keluarga dia, maka kita sebagai kawan yang baik dengan dia, kita cuba bantu sebaik mungkin kawan tu lah. Tadi tengok, tanya ada masalah keluarga ke tak. Kalau ada, kita cuba bantu. Ada kita jumpa kawan-kawan yang begini, yang memang ahli keluarga, kawan itu meninggal dunia, ahli keluarga dia dijaga sungguh-sungguh. Baik betul kawan ni. Ini sepatutnya memang tanggungjawab kita. Kenapa kita bersahabat dengan dia? Adab kita. Dan Nabi juga ajar, kalau kita ni, contohnya ayah kita tahu ayah kita ada kawan baik dia, dan ayah kita telah meninggal dunia, buat baik juga pada kawan ayah kita tu. Ini diajar oleh Nabi SAW. Ayah kita, mak kita, dia ada kawan baik. Kita kan tahu siapa kawan best friend ayah kita kan. Jadi ayah kita telah meninggal dunia, kawan baik ni kita kena jaga supaya dia menyambungkan silaturahim. Kerana Islam ni adalah, Nabi SAW sebut bahawa salah satunya, Nabi sebut bahawa aku diutuskan bukan untuk memutuskan silaturahim, tapi aku diutuskan untuk menyambung silaturahim dan rahmat kepada sekalian alam. Kerana ada, Nabi pernah test seorang sahabat ni, saya tidak ingat nama dia, duduk di satu daripada, saya tak ingatlah dia ni kaum apa. Nabi test, dia ni beriman dengan Nabi SAW, pemuda, semangat. Kemudian bapak dia pula lawan Nabi SAW. Nabi test dia. Nabi kata, kalau aku bagi kepada engkau tugas, kau bunuh bapak engkau, okey tak? Sebab bapak engkau dia memerangi Islam. Sahabat ni tadi kata, alright. Dia punya beriman dengan Nabi SAW sangat kuat. Bila Nabi bergarah apa, Nabi saja test dia. Nabi kata, okey tak, kalau aku suruh kau pergi bunuh bapak kau, sebab bapak kau memerangi Islam, kau masuk Islam kuat. Kawan ni tadi tak tunggu lama, turun naik atas kuda, turun nak pergi shoot bapak dia. Nabi kata, tak, aku saja je. Nabi kata, sungguhnya aku ni bukan pemutus silaturahim. Nabi kata, sungguhnya aku ni pembawa rahmat kepada sekalian alam. Nabi ni adalah orang yang menyambung silaturahim. Bahkan menyambung silaturahim ni adalah salah satu daripada amal yang mulia. Termasuk juga kata para ulama, amalan yang dapat memanjangkan umur kita. Ada amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur kita. Salah satunya adalah dengan menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Kita letuk nenek kita, rajin sambung silaturahim kan, bawa kita jumpa kenal saudara mara, yang ni atuk saudara, yang ni anak kepada saudara, ni cucu pada dia ni kahwin dengan ni. Kita pun tak ingat salah-silah tu, kawan ni 10 kali jumpa 10 kali tanya, dia ni siapa tadi, dia ni atuk pada siapa, mak dia siapa. Maknanya bagus kan dulu dia kenalkan cucu dia, ni cucu dia ni belajar kat sini. Sekarang ni kadang kita, sepupu kita pun kita tak kenal, saya silap kadang-kadang. Saya ada sepupu yang kita kata, kalau berjumpa sekarang ni saya tak kenal sepupu saya tu, sebab adik-beradik ayah saya ada 21. Jadi kalau 21, setiap seorang tu ada 3-4 anak dia. Jadi masa kecil tu jumpalah. Jadi bila dah besar ni, kita yang saudara yang rapat ni pun raya pun payah jumpa. Saya dengan Ustaz Farhan sepupu saya tu, raya pun tak jumpa dia. Saya balik kampung, dia pergi sini. Saya kat sini, dia pun sibuk. Dia pun tahulah, kadang kita pun nak ajak dia ke sini, dia dah ada dekat Turki lah, dia ada dekat Umrah lah. Kita balik kampung, dia pun pergi ceramah kat sana, dia balik sini, kita pula balik sini kan. Dia memang tak jumpa, padahal rapat lah. Bila ada urusan satu program, baru jumpa. Macam itu pergi Syria, ajak sekali, barulah dapat duduk sekali dengan dia 10 hari apa semua. Kalau tak, memang takkan jumpa. Itu yang rapat tu yang kena. Yang lain-lain yang kenal masa kecil lagi lah tak kenal kan. Jadinya kita ni salah satu daripada satu benda yang kita kena baiki sebagai generasi baru ni adalah menyambung silaturahim ni. Bila pergi rumah saudara mara ni, nak pesan yang bawah-bawah ni,
Cuba kenal sikit saudara mara kita tu. Kadang-kadang kita ni generasi baru ni bila jumpa rumah orang, tengok main handphone, tak kenal pakcik ni, tak bual. Bual lah, tanya khabar. Kadang-kadang kita bila kita dah berjumpa balik, rupanya pakcik ni duduk kat sebelah sana je. Rupanya pakcik ni rumah kita kat Bangi, duduk Putrajaya je rupanya, dekat-dekat je dengan kita. Dan kita mungkin boleh hubungan silaturahim, boleh memudahkan urusan kita dan sebagainya. Dan benda ni termasuk daripada amalan yang disukai oleh Nabi SAW. Ini perhatian untuk yang muda-muda ni. Kita cuba kenal balik saudara mara kita, tok nenek kita. Dan kalau kita nampak saudara kita jauh, cuba tegur dia lah, mungkin dia tak kenal. Terutama yang muda, bila nampak pakcik-pakcik kita tu, dia tu jauh. Kadang-kadang dia sepupu ayah kita, dia mungkin tak perasan kita, kerana orang tua ni nampak budak-budak muka sama je kan. Kalau tanya saya pun kadang-kadang tak perasan, kadang-kadang muka tu kan sama. Jadinya kita yang muda ni tegur dia, supaya apa? Supaya termasuk dalam mengeratkan silaturahim. Jadi dia ingat, anak dia ni, itu tegur kan. Baik. Jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan dan tanggungjawab. Bahkan hendaklah ia meringankan daripadanya supaya ia sentiasa senang hati. Baik. Jangan menyusahkan kawan lah, bahasa mudah dia. Kawan ni dia memang baik, dia memang offer untuk minta tolong dia. Tapi kadang-kadang ada kawan kita ni memang dia ni memang jenis baik, tapi dia terasa beban juga. Dia pun taklah berapa senang sangat, dia pun sibuk, ada urusan dia apa semua. Tapi dia memang jenis baik. Apa kita minta tolong, tolong. Jangan kita ambil kesempatan. Jangan membebankan kawan kita tu dengan ambil kesempatan pada dia. Ini sikap orang zaman sekarang lah. Ramai yang sebab tu orang kata buat baik berpada-pada. Kenapa ada pepatah kata buat baik berpada-pada? Kerana ada di antara manusia ni kadang-kadang dia suka ambil kesempatan pada orang lain. Bila kita buat baik, lebih-lebih pula dia ni kan. Bila kita, contoh, kita ni kesian kawan bagi duit pada dia, dan kita tak minta lah, walaupun dia kata ni hutang nak bayar, kemudian kita pun tahulah bagi ni kira burn lah, memang tak balik lah ni, tak apa, kita ingat pun sedekah. Lagi senyap kita tak minta, dia pinjam lagi bulan depan. Lagi lama sikit pinjam lagi. Ada je, motor rosak lah, isteri bersalin lah, nenek itulah inilah, ada je. Jadi janganlah ambil kesempatan macam tu kan pada kawan ni. Mana kalau kita selagi kita boleh, mudah, kita urusan kita itu uruskan sendirilah, kecuali benda-benda yang kita rasa tak boleh ni. Contoh kita kata sekali-sekala tiba-tiba kereta kita rosak dekat Ulu Yam, jalan Ulu Yam gelap begitu. Kau yang kita pergi Ulu Yam malam buta buat apa pula kan? Jadinya rosak. Dah tak ada kosong. Kereta pun lalu tak ada, nak minta tolong payah, nak tahan kereta orang, jadi kau ingat perompak apa semua. Jadinya bolehlah call kawan tu minta tolong sekali-sekala. Atas kesusahan yang tak boleh nak tolong lagi. Ataupun kita sakit sangat kat rumah ni, nak tunggu telefon hospital, ambulans, lambatlah mati dulu bawa sampai hospital agaknya. Mungkin lambat. Kita ni ada kawan baik duduk setaman dengan kita. Kita pun tahu kawan ni pencet memang ada kat rumah. Sekali-sekala minta tolong pada dia tak apa. Maknanya tidak membebankan dia. Jangan sampai kita ni mentang-mentang lah kawan tu baik, boleh tolong, sentiasa minta tolong kawan tu. Sikit-sikit dia, tolong hantar aku pergi sini, boleh tak? Dia buat kawan tu macam Grab pula. Boleh tak minta kawan aku, minta hantar aku pergi sini, boleh tak? Hantar aku pergi airport, boleh tak? Boleh tak hantar aku pergi ni? Amboi. Jadi macam driver tak bayar. Dah lah minta tolong selalu. Lepas tu buat dek je tak isi minyak kawan tu kan. Buat lalu tu buat muka keras je. Janganlah macam tu. Jangan membebankan kawan tu. Walaupun kawan kita tu tolong kita, tapi cubalah untuk meningkatkan beban ni. Bagi duit minyak pada dia ke, bayar tol dia ke, bagilah duit minum kopi kat dia ke. Supaya lah kawan ni walaupun kita kata kita bagi tu RM20, RM30, dia tidaklah terasa beban atas apa yang tolong kita tu. Jangan kita sampai membebankan kawan kita. Baik. Kemudian yang ke-18, menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Baik. Bila kawan kita suka pada sesuatu, maka kita kena buat dia gembira selalu. Kena buat gembira selalu pada dia. Contohnya kawan kita ni memang kita kata dia ni kalau berbual, kalau tajuk lain, dia, ada orang tertentu ni dia tak boleh berbual banyak benda. Dia jenis orang yang, apa nama kita panggil? Introvert. Introvert istilah dari ni kan. Dia tak ada benda lain dia tak boleh cerita. Saya punya pak mertua ni antara orang introvert. Orang kampung kerja, ialah buat bendang kan. Cerita lain memang dia tak apa cerita lah, dia diam. Tapi kalau cerita bendang, cerita mesin padi, cerita racun padi,
cerita pasal ikan, nangkap ikan. Dia boleh cerita panjang ni apa semua. Maknanya kita ni kalau ada kawan-kawan tertentu kan, ada orang yang memang dia kena tajuk dia baru dia cerita. Kalau tak dia diam. Jadi kita tahu dah kawan ni kalau kita cerita tajuk lain memang dia tak masuk lah, dan memang bukan dunia dia. Jadi kita cuba cerita ataupun sebut benda yang dia biasa dia suka. Kita meraihkan kawan kita tu lah maksud dia. Dia ni suka apa? Dia ni suka cerita pasal agama. Jadi kita cerita pasal agama dengan dia. Dia ni suka cerita pasal apa benda yang dia suka. Tapi ada orang bila kawan tu tak suka, jangan kita nyatakan dia. Contoh, ada orang dia tak suka sebut pasal kerja dia. Mungkin kerja dia ni benda ni tak sukalah. Dia kerja tu sekadar nak dapat rezeki. Jadi kita jangan lebih-lebih lah suruh cerita pasal kerja. Ataupun kita buka tajuk kerja. Tempat kerja aku beginilah, bos bagi ni banyak lah apa semua. Kawan tu terkulat. Dia pun boring je. Ataupun kita duduk dengan contoh kawan-kawan kita ni 4-5 orang, semua belajar tinggi. Kawan seorang ni kita katalah balik kampung kan, lepak kita ni semua belajar tinggi. Ada seorang kawan ni tak belajar tinggi. Dia mungkin belajar dekat sampai sekolah je lah, kita belajar sampai universiti. Jadi tak payahlah duk cerita pasal universiti. Kat universiti tu orang, kau bukan dulu kat universiti tu ni ke? Kawan tu universiti pun tak pernah nampak. Jadi tak payah cerita, dia jadi macam dia akan jadi boring. Dia akan jadi boring. Jadi macam apa? Kenapa? Kerana benda yang tak suka kita sebut pasal dia. Ataupun bila kawan tu contohnya dia baru kehilangan mak atau ayah dia. Dia tak payahlah cerita pasal Father's Day dekat dia lah apa benda. Kawan tu baru meninggal dunia. Kita duduk cerita pasal Father's Day bagi ayah dia, selipar baru lah apa benda lah. Macam dia cerita. Tak payah. Benda yang dia tak suka tak sebut pada dia. Benda yang dia suka sebut pada dia. Kenapa? Kerana ni adab kita sebagai seorang kawan. Kita ni kalau kita pun orang buat benda macam tu kat kita tak selesa. Kan? Kita ada benda-benda yang kita kadang tak selesa nak cerita. Ada orang tak selesa pasal keluarga, ada orang tak selesa pasal dia kerja, ada orang. Jadinya kita kalau orang tu keep on bawa tajuk benda yang kita tak suka, kita pun lama-lama jadi tak selesa. Kita pun rasa macam nak tinggalkan majlis tu, pertemuan tu segera. Kenapa dia buat kita tak selesa? Jadi kita dah tahu benda tu, maka kita jangan buat benda tu. Kita tahu apa yang dia suka, kita sebut benda yang dia suka, kita sembang tajuk yang dia suka. Agak-agak takut macam termasuk bab yang dia suka, kita cuba lencongkan tempat lain. Kenapa? Kita nak menjaga hati sahabat-sahabat kita ni tadi. Kerana kita berurusan ni dengan manusia. Manusia ni hati dia berbeza-beza. Ada orang yang hati jenis kekal, keras. Cakaplah apa kat dia, kutuklah dia apa, dia tak tahu muka macam tu je. Ada orang jenis kelab jiwa luka. Dia ni memang muka je gangster macam Hulk Hogan, tapi hati macam Taman Rashidah Utama. Dia dengan dia pantas sikit. Ada kan macam tu kadang-kadang kan. Muka kemain ganas macam tukang tarik kereta. Misai dia apa semua. Tapi cakap sikit nak merajuk. Tak nak lah kau ni. Sikit-sikit mana merajuk. Aduh hai. Dia manusia beza. Memang manusia beza. Kadang-kadang ada kawan tu muka macam toya je, macam jaga perpustakaan, macam pustakawan, muka itu macam mata tu. Tapi cakaplah apa ke dia? Dia buat tak tahu, dia keras je. Gurau, kutuk dia ke apa. Jadi bila kita dengan manusia ni, kita tak tahu yang kawan kita ni jenis macam mana. Ada orang cepat terasa ataupun okey, yang jenis tak kisah, yang jenis tak ambil pot sangat. Jadi bila begitu, maka kita kena berhati-hati, jaga adab-adab ni. Kerana bila kita jaga adab-adab kita ni, insya-Allah mudah kita bermuamalah dengan orang lain. Kerana kita hidup ni hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan Allah kena jaga, hubungan manusia kena jaga. Dengan Allah jaga lebih mudah daripada nak jaga dengan manusia. Kenapa? Manusia ni payah ada pelbagai-bagai. Jadi kalau kita tidak jaga adab-adab ni, menyebabkan mungkin ada orang yang jadi sakit hati pada kita, tak puas hati pada kita, dan ini memberi kesan-kesan lain pada kita, sampai dendam dan sebagainya. Kalau kena pada orang yang tak elok lagi, takut sampai kena sihir, kena apa kan. Kita tak tahu. Saya baru dapat WhatsApp, ada seorang daripada jemaah umrah saya. Dia ni bagus lah, dia ni kontraktor, memang bagus, jujur orang ni. Dan dia punya business drop, dia kata, sebab dia kena sihir. Dia kena sihir sebab apa? Dia kata ada di antara partner bisnes dia nak bagi job pada dia, kontraktor biasa lah, tapi kena macam biasa lah, hulu bawah meja. Jadi ni memang jujur orang dia, memang orang yang jaga semayang apa semua. Dia kata tak nak lah, aku tak nak lah daripada hasil yang begini nak bagi makan keluarga apa semua. Jadi dia rela bisnes dia drop, untung tak banyak, daripada nak buat benda haram ni. Kawan yang tak puas hati pada dia sampai sihir pada dia, nampak. Padahal benda tu benda yang dia nak buat tu benda yang baik lah. Tapi ada orang yang dia tak suka benda tu kerana dia nampak benda tu sebagai satu yang menghalang dia untuk mencapai dunia. Orang yang kerja begini, dia kejar benda begini, dia tak peduli dah dosa pahala, dia nampak untung je. Kalau dia kejar, dia faham dosa pahala, maka pasti dia takkan buat benda tak elok, santai orang apa semua tu. Kita nak sebutnya zaman sekarang ni zaman yang kena hati-hati lah. Kerana kita tak tahu manusia yang kita berhadapan ni, walaupun kita kata kawan baik, berapa ramai business partner dia tu yang lingkup dengan dia. Berapa ramai
kawan-kawan saya yang bisnes ni taklah ramai sangat sebab saya bukan orang bisnes. Tapi kawan-kawan kita yang sama belajar apa semua buat bisnes. Tapi kita daripada cerita yang kita dengar daripada kawan-kawan ni, kebanyakan saya ingat lebih daripada separuh kawan-kawan ni kena tipu dengan bisnes partner je. Kadang-kadang dia ambil ahli keluarga jadi bisnes partner. Yang tu yang tipu dia sampai ratus ribu. Kadang yang ni buat loan apa semua. Yang tu yang tipu sampai ratus ribu apa semua, duit bawa lari. Siapa? Kawan baik juga. Nampak? Kita kata panggil pakai, kita kata yang dia ambil ni pakai orang dia percayalah, tapi akhirnya jadi begitu juga. Maka atas sebab itulah kita kena berhati-hati dan jaga adab-adab. Bila kita jaga adab, orang tak sakit hati dengan kita, maka kita pun tidak ada masalah dengan orang lain, insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat menambah manfaat pada diri kita dan dapat kita amalkan. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.